Tak kena betul-betul atas rel dia, jalan dia yang Allah dan Rasul nak. Tak layak nak terima. Jenuh. Tuan-tuan rasa hebat tang mana? Cuba sebut. Rasa hebat rumah cantik, rumah lawa. Rumah lawa kat belah Selangor tu. Tenggelam layak sampai shilling kapok. Runtuh habis. Selut sampai ke siling, sampai hari nak cuci tak boleh, buat ada lagi. Hebat tak mana kita? Rumah. Oh, kami kawasan tinggi. Taufan tak main. Allah tak hantar Taufan main kawasan tinggi, kena dulu. Kawasan rendah kena banjir, tak kena Taufan. Hebat tak mana? Makna kita ni segenap sudut ada kecacatan, ada kekurangan. Sebab itulah mana-mana musannaf dia kata puji-pujian itu layak bagi Allah. Kalau di kalangan makhluk layak bagi Rasul sahaja. Sempurna para nabi ni sifat dia. Tak layak bagi kita. Hak ni cerita benda di sebalik. Hak kita duk rasa hebat ni, sebenarnya kita bukan macam tu. Kita tak sempurna, kita tak layak menerima. Sebab apa? Hakikat yang cantik comel tu Allah bagi. Sifat Allah kita pinjam buat sementara sahaja. Tak tahulah tuan-tuan. Kita ni rasa bila mengaji tu, tuan-tuan, fitnah ilmu berkadang lagu tu, tuan-tuan. Bukan kata tuan-tuan hak menadah ni, di kalangan asatizah pun dia ada fitnah ilmu, dia rasa hebat dengan ilmu dia. Orang tanya semua dia jawab, padahal ada benda yang tak tahu dia kodong juga. Nampak? Ada benda bukan ahli dia, bukan bidang dia nak urai, tapi dia cuba juga walaupun tak kena dengan hukum hakam dia. Sebab tu kadang kita tengok bertembung, hukum hakam ni aku dengar ustaz ni cakap lugu ni, pasal apa ustaz ni cakap lugu ni. Kadang-kadang ada fitnah ilmu di situ. Dia rasa dia hebat, dia boleh jawab semua. Dah, manusia di mana-mana pun, termasuk bila sebut kata manusia ustaz pun ada kelemahan. Dia rasa hebat tang dia tu, mana tak layak dia terima benda tu. Okey. Segala pujian bagi Allah yang esa dan perkasa. Yang berkuasa, yang berkasa hanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mana kita ni bila faham yang selayaknya puji itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita pecahkan puji ada 4. Puji Allah bagi Allah, puji Allah bagi makhluk, puji makhluk bagi makhluk. Walaupun kita puji kawan kita, tapi semua tu pinjaman yang Allah bagi sementara sahaja. Dan puji makhluk bagi Allah. 4 komplit. Yang mulia lagi mengampuni. Sebab dia kata Allah yang mulia lagi mengampuni. Kemuliaan Allah ni tuan-tuan, kalau nak ikut perangai kita ni, kalau kita dengan kawan kita, kalau kita sesama makhluk ni mulia tu, hebat tu, Allah letak pengampunan dia. Nasib baik Allah tak letak kemurkaan dia. Dalam sebuah hadis kursi, kalau nak ikut cara perangai kita duk buat atas dunia ni, dengan maksiat, dengan dosa, dengan langgar hak Tuhan, hak Allah Ta'ala suruh buat ni, buat sambil lewa, buat lebih kurang. Tuan-tuan, saya ambil contoh lah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala satu je. Tentu pun kita dah fail dah. Banyak kita buat sambil lewa, banyak kita buat lebih kurang. Sedangkan kalau sesama makhluk, kita tak buat macam tu. Kita tak buat macam tu. Saya nak main kuliah, SU pun ingat awal lagi, ustaz bagi salam dulu. Selalu biasa dia, Assalamualaikum ustaz, ni sebagai peringatan mesra ustaz kuliah ni. Oh, saya angkat tangan, terima kasih, Waalaikumsalam, terima kasih. Oh, terima kasih balik. Tunjuk tanda sonok gembira, ra'i. Mari pula sambut senyum, ramah, sembang, tegur. Tak buat lebih kurang.
Cuba sampai tuan-tuan paling belakang semua buat tak tahu. Orang takbir nak ngajak cari mikrofon sendiri. Aku balik taubat pun. Tu sama-sama kita. Mana ra'i? Kan? WhatsApp lagi tanya macam mana boleh main tak apa semua. Okey tak? Lepas kuliah pula ada kawan-kawan ajak pula pergi minum pula apa semua ra'i. Macam tu lah. Sampai bak kenduri kenara pun macam tu lah. Kalau boleh tu, yang mana tetamu kita pergi makan kenduri sahabat kita ni balik angkat jari. Oh biasa. Masakan pun sedap, semua layanan bagus. Sonok. Pasal apa? Pasal terbaik kita berikan khidmat kepada mereka. Tu baru dengan makhluk, baru sama-sama kawan. Dengan Allah kita buat begitu tak? Dengan Allah tuan-tuan, kadang kita persembah benda yang second hand, benda yang tak ada nilai. Pernah kita sembahyang di rumah seorang-seorang, mula takbir sampai bagi salam, dia berserambut sampai tak ingat nak tambah, sampai lupa rakaat. Entah. Kalau nak pergi kedai, nak beli barang, bini nak suruh beli barang 15 barang, kena buat tuang, senarai satu. Nak kena beli bawang, nak beli kicap, garam semua, satu-satu 15 senarai. Masuk dah sembahyang tak payah senarai, mula takbir sampai bagi salam, semua masalah boleh selesai. Dia main semua. Allah buang tepi, masalah dalam kepala. Mula takbir sampai bagi salam, lupa habis rakaat. Duk sujud tu rupanya Allah tak ada dalam hati kita. Ambil makhluk bubuh, ganti tempat dia. Ni apa cerita tuan-tuan? Apa yang kita buat ni? Tambah pula lupa rakaat 3 ke 4. Kira 4 lah. Nak pakai, tak pakai sudah. Hang buat malaikat sebab sepupu hang lah. Boleh kau tim kat belakang lah. Nabi kata kalau lupa rakaat, kembali kepada yang sedikit. Kalau lupa 3, 4, 3 tambah sujud sawi. Tak buat 3, 4 yakin 4 lah. Duk 3, 4 kira 4 mana boleh? Tak sah. Kita buat juga. Ada tak tengah-tengah duk sembahyang tak khusyuk, lupa rakaat, astagfirullahalazim, Allah, aku berhenti, aku istighfar, aku buat lain. Macam mana kawan kita tadi main di rumah, masak-masak nasi hangit. Allah takkan nak jamu tetamu pun nasi hangit, tak apa, bini kita masak lain bagi hak elok jamu depa. Tetapi dengan Allah apa kita sanggup buat? Sampai sekat jalan lupa 3, 4 ibarat nasi hangit lah. Hangit pun hangit lah, hak tu. Sampai juga penderah habis bagi salam, pakai, ambil, tak pakai sudah. Nampak tak tuan? Itulah hakikat dari itu. Tapi Allah Maha mengampuni. Dia tak letak kemurkaan dia celah tu. Kalau letak mampu kita, tak cukup tanah. Allah tawar lagi. Dah tahu dah kita dah buat tak betul, kita dah buat lebih kurang, Allah tawar. Ya bani Adam, wahai hamba-Ku, wahai manusia, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubadi. Wahai hamba-Ku, wahai manusia, selama mana engkau mengharapkan aku, masih memohon kepada aku, ya Allah, kami silap, kami salah, minta ampun ya Allah, astaghfirullah, sikit dah, ghafartu lak, aku tak berkira, walaupun dosa hampa banyak pun aku tetap beri pengampunan. Sebab tu dia kata yang mulia lagi mengampuni. Kemuliaan Allah ni mengatasi pengampunan Allah, mengatasi kemurkaan dia. Kita tadah tangan astaghfirullah, kembali kepada Allah, dia bagi pengampunan sekalipun dosa banyak. Ya bani Adam, wahai hamba-Ku, wahai manusia, lau balaghat dzunubaka 'ala as-sama, sekalipun dosa kalian mencecah awan, menggunung, jahat sungguh, bukan jahat biasa-biasa. Dosa kita seorang menggunung sampai mencecah awan. Summa astaghfartani ghafartu lak, engkau tadah tangan, engkau pohon pengampunan, aku beri, aku tak berkira. Tuan-tuan, sesama kita pun kita tak boleh buat macam tu. Jiran sebelah rumah,
Pergi cerita dekat dia esok, ni aku nak cerita kat hang, motor AFI hang tu kemarin yang anak aku yang curi pergi jual. Ada tak jiran kita kata tak apalah, yang tu aku tak ambil kisah lah, aku sedekah buang anak tu, sama-sama kita bermaafan. Ada jiran dia tu, dia jual harga berapa? 4,000. 4,000 omel balik, hampir cari motor harga sama dengan tu omel balik ke aku. Dosa setinggi awan. Curi motor AFI bukan setinggi awan lagi, tapi setinggi awan pun Allah Ta'ala kata aku ampun. Ya bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khatayakum, sekalipun kalian datang sepenuh bumi dosa. Punya jahat tak tahu nak habaq ni, satu dunia penuh dosa kita seorang. Summa laqitani la tusyriku bi syai'a, engkau datang memperhambakan diri, pohon ampun, tak sekutu, tak syirik dekat aku. La ataituka biha maghfirah, sekalipun dosa sepenuh bumi ini, aku datang rahmat, kasih sayang, pengampunan sepenuh bumi, aku tukar dengan dosa itu. Allahu Akbar. Bila sebut sampai tahap ni, tuan-tuan nampak dah selayaknya hak sifat puji tadi, sifat mulia tadi, sifat pengampun tadi nak letak kat siapa? Hanya pada Allah. Sampai tahap tu kita tak mampu, kita tak boleh. Tak boleh. Nilai tak boleh, cacat kita, banyak kelemahan kita, tuan-tuan. Tak sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tahap Allah bagi sampai kemuliaan macam mana Rasul, rosak dunia ni. Tuan-tuan bayangkan kalau Bukit Uhud nak tukar tubuh badan dia jadi tongkai emas. Bukit Uhud bukannya kecil, sepanjang tu melingkung macam U tu, menggunung. Nak tukar tubuh badan dia, kalau tukar tubuh badan je ketui emas, agak-agak kita terima tak? Kita terima, walaupun kita tak sempat makan, tak apa, anak cucu kita fikir siap dah. Kalau Nabi terima, agak-agak kita jadi apa? Tak miskin papa kedana pun lupa diri, masjid tak main, tambah gunung mai. Dia pergi Mekah, bukan dia pergi buat umrah, bukan dia pergi buat haji, dia bawa cangkui dengan guni, dia bawa balik. Sengit kapal terbang balik tongkol emas Malaysia. Tu perangai kita. Percayalah tuan. Kalau tuan-tuan tak berapa yakin, okey, mula pagi esok. Mula pagi esok. Siapa mai sembahyang subuh berjemaah di Masjid Sungai Limau, seorang kita bagi 100. Seorang 100. Sebiji kereta penuh 5 orang, 500. Sepagi. Satu pagi 500. Sebulan 5 kali 3 15,000 sebulan. Agak-agak jadi apa? Tapi bila mana Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, duk sebut ni sampai berbuih mulut, rakaat qabla subh ataupun rakaat subh, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha, ganjaran orang sembahyang subuh berjemaah lebih baik daripada isi dunia 7 tala langit 7 tala bumi, kaya melana, tak ada siapa pun nak mai. Kalah dengan nafsu. Tuan-tuan, balik rumah tidur malam ni pukul 2:30 jaga 8. Perut dia bergeladak, bunyi cakap India semua dah. Kedai tani buka lagi, no. Kedai mamak pun buka 24 jam. Start kereta keluar pergi makan, boleh tu. Sekali dengan bini tua-tua pun meraba cari spek mata kelabu pergi makan. Tengah duduk naik motor tu, elok-elok sampai dekat rumah minyak motor habis, tolak motor tu dekat 200 kilo boleh tolak. Suruh dengan bini,
Pasal apa? Minyak motor pun cukup-cukup kan. Kedai minyak tutup. Tolak suruh masuk rumah naik tidur letih tengah-tengah. Perut punya pasal lapang. Dia boleh tolak motor seberat 200 kilo. Minyak motor habis. Naik kereta api sanggup jalan kaki kalau minyak habis. Sanggup jalan kaki. Tidur lena tengah-tengah masuk subuh. Bukan kata 200 kilo. Kain selimut tak sampai sekilo. Tolak dua lelaki bini tak naik. Tu perangai kita. Lapang perut sanggup jalan kaki pergi kedai mamak. Bunyi azan. Minyak motor ada, minyak kereta ada. Nak start tak mampu. Nak angkat kunci pun tak mampu. Tu watak kita. Tu Allah duk tawarkan pengampunan sampai macam tu. Lepas tu nak letak hebat kita, mulia kita tang mana? Sahabat Rasulullah duk terngiang-ngiang, ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Lepas satu waktu, lepas satu waktu. Ni lepas habis ni duk tunggu, nak jemaah pula sekali lagi. Habis tengah malam qiyamul lail duk tunggu pula nak masuk subuh, terngiang-ngiang, tak sabar nak ambil pulang. Waktu ni lah paling hebat, waktu ni paling seronok. Waktu ni segala-galanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri, letak daya kita ke tanah untuk Allah. Kita letak kepala, lang kepala nak nampak dah tom yam kedai mamak mana nak pergi lagi. Nampak dah. Sujud ya. Jasad kita ya, hati kita tak ada. Hati kita tak ada. Jauh. Pada masa tu berubah. Diri kita bersama berubah ikut pada masa. Dulu tak ada istro dalam rumah. Bola tak tengok tengah malam. Lah ni ada istro, ada bola. Dulu biji tasbih di tangan. Lah ni handphone, touchscreen. Dia tak tengok dah biji tasbih. Orang tetua pun sampai tengah malam duduk balik. Tujuh naik. Duduk macam tu kan. Hari Jumaat tu dengar khutbah bersambil-sambil. Dan lagi duduk layan. Orang tetua dulu dia tarik turun biji tasbih. Lalu ni kita jolok naik. Peredaran masa tu, hati manusia jadi keras. Masuk isyarat. Elok. Baru duk sedikit mukadimah. Kita ambil keberkatan dah mukadimah ni bukan apa. InsyaAllah kita mai bulan depan kita akan terus baca hadis. Hadis bab yang pertama kitab ni Riyadhus Shalihin ni. Bab sunat berjabat tangan ketika bertemu. Makna kita sesama Islam waktu bertemu dengan kawan macam mana kita nak kena buat. Kita kena belajar pada kosong tuan-tuan. Sebab kita adab dengan kawan kita fail. Semua. Ramai waktu bersalam tengok kat lain tangan hulung ke kawan. Hulung. Mata tak tengok, tak bertentang mata pun, tak senyum pun. Macam Rasulullah buat. Ada berjumpa tu, celaka hang pi mana lama. Celaka dulu. Itu antara sifat munafik yang ada dalam hati. Nanti kita akan sebut. Sifat munafik tu yang memang dalam hati kita. Petanda kata kita tu ada sifat munafik dalam hati kita berjumpa. Dia sebut benda tak elok tu, celaka hang. Memang ramai macam tu. Kena berubah. InsyaAllah bab ni kita akan mula bulan depan. Jadi malam ni kita faham lah sedikit. Sebab tu saya baca juga mukadimah ni. Paling kurang membentuk hati kita. Hati saya tambah orang muda. Memanglah tuan-tuan. Amarah dia kuat lagi orang muda ni. Yang berumur pun serupa lah tuan-tuan. Main dengan dunia, main dengan duit ringgit ni dia jadi. Main dengan pangkat ni dia jadi, dia lupa. Tuan-tuan, kalau kita tengoklah, ambil contoh. Tuan-tuan, ambil contoh. Seorang hamba Allah, orang kaya. Bisnes. Kira duduk kat Malaysia ni 2 hari 3 hari. Yang ni semua luar negara. Tawaduk. Saya jumpa. Saya bersalam. Saya jumpa. Saya tanya driver dia, Datuk bangun pukul berapa?
Dia kata, Datuk pengawal Ustaz, 3.5 saya kena hantar dia dah. Hantar mana? Hantar pergi masjid. 3.5 hantar pergi masjid. Prosedur nak jumpa dia susah tak? Dia kata tak Ustaz. Siapa nak jumpa masuk lah, jumpa macam tu. Dia akan layan, dia akan sembang. Dia dan, dia layan. Tak dan, tunggu pula. Dia akan mainlah waktu mana dia ada. Tuan-tuan, 3.5 bagi hantar ke masjid dah. Kalau tuan-tuan tanya saya, Pak siapa saya pergi jumpa? Tiket kapal terbang saya dia tajah. Saya pergi gaji. Tiket kapal terbang saya pergi belajar dia tajah. Ini hebat. Orang kaya tapi dia tak tunjuk kekayaan dia. Ada seorang hamba Allah tu harta banyak. Dia turun jalan. Dia tengok masjid amanah dhaif, jemaah ramai, kuliah ngaji ramai. Dia pergi jumpa Tuan Imam, dia kata nak buat masjid baru. Buat, kerja buat masjid. Berapa juta? 3 juta 4 juta dia buat. A sampai Z sampai siap. Buat masjid. Saya tanya dia, tak sayang duit dia tu? Dia kata, Ustaz, kita makan ya Ustaz sepinggan ya. Saya selalu pakai ayat dia, sepinggan ya Ustaz. Tu pun kalau bukan rezeki kita dalam perut, termuntah balik keluar. Kalau bukan rezeki kita. Hak rezeki kita betul-betul tang ni. Hak ni baru betul-betul rezeki kita. Sampai akhirat dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Mana penutup malam ni nak cerita apa tuan-tuan? Kita nak harap Nabi duduk depan kita, Nabi dah wafat dah. Kita nak harap sahabat, kita bukan zaman sahabat. Boleh ikut kehebatan sahabat-sahabat dulu, tak ada dah. Kita nak harap kita ni mata rantai yang menyambung perjuangan Nabi. Kita ambil beberapa bentuk benda yang setuju dengan hati kita. Yang tak kena, kita tak buat. Kita tak boleh ikut Nabi buat. Pasal apa? Tak kena dengan nafsu kita. Kalau Nabi 2/3, pukul 2 tu Nabi bangun dah tahajud sampai subuh, kita mengantuk, tak kena dengan nafsu kita, kita tidur, tak ikut cara Nabi. Makan waktu lapang, berhenti sebelum kenyang, kita tak boleh buat. Kita makan dah kenyang, kita tambah lagi, tak boleh. Habis tu nak bentuk macam mana diri kita ni tuan-tuan? Nak mengaku kita hebat tak mana dalam agama ni, tak boleh. Banyaklah bermuhasabah. Nak buang ego kita, nak sedarkan diri kita, tak ada cara lain. Kena mari ni, kena banyak berzikir, kena banyak mengaji, kena banyak memahami agama. Nilai diri kita berat. Tak ada apa tuan-tuan. Hak yang kita rasa hebat, yang rasa kaya, yang rasa mulia, semua tu nak kena tinggal belakang. Masuk lubang kubur, baru kita tahu diri kita siapa. Baru kita tahu. Kalau kita orang mulia di sisi Allah, maka bumi sambut kita. Waktu keluar jenazah kita pada rumah tu, lubang kubur panggil marhaban wa ahlan marhaban wa alma. Mai cepat, mai cepat. Ama in kuntal ahba man yamshi ala dhahri ilayya. Hang manusia yang aku sayang. Hang pijak bumi Allah. Hang melatah, hang berjalan. Aku sayang sebab apa? Sebab hang manusia yang taat, hati yang bersih, hati yang mulia. Allah sayang dekat hang. Baru kita tahu kita siapa waktu tu. Ada yang manusia waktu keluar ayat pada rumah, la marhaban wa la ahlan. Hang jangan main. Lubang kubur katalah, ama in kunta la abghadha man yamshi ala dhahri ilayya. Yang tadi kata la habba man yamshi, aku sayang dekat hang main. Sebab sepanjang hidup hang hidup jalan ni hang orang baik. Bumi perkenal tuan-tuan. Kita ni baik bagus sungguh ke tak? Kaduk berlakon dia, kulit dia, bumi kenal. Kalau kita duk berlakon lah hati macam lain, hang jenuh. Bumi kata hang jangan main. Aku tak mau terima hang. Aku murka. Berat. Waktu tu baru kita tahu, kita ni siapa, amal ibadah kita ni betul ke Tuhan terima. Sedekah selama kita buat ikhlas sungguh ke? Tuan-tuan.
Jadi sebab itulah malam ni kita baca sikit mukadimah supaya kita memahami hakikat sebenar puji-pujian diri kita siapa, tang mana kita nak letakkan diri kita, keutamaan hidup kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan beri manfaat bagi diri saya dan tuan-tuan malam ni. Insya-Allah kita akan sambung bulan depan dengan tajuk yang pertama kitab ni insya-Allah. Yang tak ada kitab pun tak apa tuan-tuan, mai duduk kat depan ni. Jangan duduk malu lah. No, bukan syarat nak mengaji nak kena ada kitab. Tak ada kitab tak apa, mai tak ada telinga ya. Sebab kita sebut benda basic, benda yang mudah faham. Tetap mai dengar. Saya duduk malu kitab tak ada. Ustaz tak payah. Mai. Duduk depan ni. Tak ada masalah. InsyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuril iman warna zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina warad'na wa asirna wa la tusir 'alal karim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi